Kalau kamu campurkan Mekah dan Madinah itu akan menjadi 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Inilah yang tepatnya. Kemudian bahasa wahyu Allah ni atau kitab Allah ni diturunkan dalam bahasa yang tersendiri. Al-Quran Allah Ta'ala turunkan dalam bahasa Arab, Kitab Taurat dalam bahasa Ibrani, Kitab Zabur dalam bahasa Kipti, dan Kitab Injil dalam bahasa Suryani. Kalau kamu pergi ke Syria, masuk ke pedalaman kampung, ada lagi bahasa ni, mereka gunakan bahasa Suryani. Inilah bahasa kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Kemudian umur Nabi ketika mendapat wahyu yang pertama, ada yang tahu tak? Berapa tahun umur Nabi ketika mendapat wahyu yang pertama? Tak ingat? Banyak kitab menyatakan 40 tahun. Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul ketika berusia 40 tahun. Dan ketika itulah Nabi mendapat wahyu yang pertama dalam gua Hira. Sebenarnya umur Nabi ketika itu ialah 40 tahun, 6 bulan, 8 hari. Ini yang detail. Biasa kita dengar 40 tahun. Sebenarnya yang lebih hampir ialah 40 tahun setengah. Nak tepat lagi 40 tahun, 6 bulan dan 8 hari. Ini yang tepatlah. Baik. Jadi Al-Quran ini Allah Ta'ala turunkan kepada manusia. Pertama sekali hendaklah dipelajari. Kita belajar kan. Yang kedua kita baca, termasuklah tadarus yang kita buat setiap kali rehat. Tadarus maksudnya apa? Kalau tanya murid taufan dia kata baca Quran, baca Quran ramai-ramai. Jadi tadarus ni maksudnya sama-sama belajar. Asalnya darasa belajar, tadarus wazan dia tafa'ul, ini sama-sama belajar. Seorang baca bila salah, yang lain tegur bacaan yang salah tu. Dan yang ketiga, Al-Quran yang dalam kita fahami maksudnya, kehendaknya, dan kita hayati. Dan kita hendaklah mengamalkan segala isi kandungannya. Yang Allah suruh kita buat, yang Allah larang kita tinggalkan. Baik. Jadi nama-nama Al-Quran selain pada Al-Quran ada nama-nama lain banyak. Pertama sekali namanya Al-Kitab. Zalikal kitabul la raiba fihi. Surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua namanya Al-Furqan. Al-Quran ada surah, satu surah bernama Al-Furqan. Dan dalam ayat yang lain pun ada perkataan itu. Contohnya dalam surah Al-Furqan ayat yang pertama. Al-Furqan maknanya pembeza antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga Az-Zikru, peringatan, dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sini kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah juga yang memelihara dan menjaganya. Sebab itulah Al-Quran sampai hari ini tidak berubah ayatnya. Berbanding dengan kitab-kitab yang lain seperti Injil. Sekarang nama pun dah ditukar kepada Bible. Kitab Injil yang asal dah tak ada. Jadi yang ada ni, Bible ni pun macam-macam versi. Ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu. Di Singapura ada kitab Bible dalam tulisan Jawi, bahasa Melayu. Jadi bahasanya dah berubah-ubah. Jadi maknanya dah tak original lah. Kerana kitab Injil ni pada masa itu, ketika Nabi Isa diangkat naik ke langit, orang-orang Nasrani ni telah mengubah isi kandungan kitab Taurat. Diubah, ditambah, dikurangkan, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal,
dan dimasukkan juga kata-kata Nabi bisa. Satu kita lihat sejarah. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak membenarkan para sahabatnya menulis hadis kata-kata dia semasa dia hidup? Dan Nabi risau takut Al-Quran akan bercampur dengan hadis, kata-kata dia. Sebab itulah penulisan hadis ni bermula pada zaman tabi'in, selepas sahabat Nabi. Bila Rasulullah dah tak ada, yang tinggal adalah sahabat Nabi. Dan pada masa itu juga lahirnya golongan tabi'in seperti Imam Syafi'i, Imam mazhab, itu adalah di kalangan tabi'in. Pada masa itulah hadis mula ditulis. Kalau tak ditulis sampai sekarang kita tak jumpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang keempat, nama Al-Quran ialah Al-Mau'izah, pelajaran ataupun nasihat. Boleh rujuk dalam surah Yunus ayat 57. Asy-Syifa, ubat penyembuh, dalam surah Yunus juga ayat yang sama. Kemudian Al-Hukmu, Al-Hukmu, peraturan, ataupun hukum, dalam surah Ar-Ra'd ayat 37. Kemudian Al-Hikmah, kebijaksanaan, dalam surah Al-Isra ayat 39. Nanti boleh rujuk dalam Quran, ada ke tak ada. Kemudian Al-Huda, petunjuk, surah Al-Jin ayat 17. Terusnya At-Tanzil, maknanya yang diturunkan, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192. Ar-Rahmah, kurnia, dalam surah An-Naml, surah semua, ayat 77. Ar-Ruh, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 52. Yang dalam surah Al-Qadar tu ada juga tanazzalu malaikatu war-ruh. Ruh yang itu bukan makna Quran. Ruh di situ maksud apa? Jibril. Al-Bayan, penerang, Al-Imran ayat 138. Al-Kalam, ucapan ataupun firman Allah, surah At-Taubah ayat 6. Al-Bushra, khabar gembira, dalam surah An-Nahl ayat 102. Surah An-Nur, An-Nur, surah nama Quran ni An-Nur, cahaya, ayat 174 surah An-Nisa. Dan seterusnya Al-Basyair, pedoman, dalam ayat 20. Seterusnya Al-Balagh, Al-Balagh maknanya penyampaian ataupun khabar, dalam surah Ibrahim. Dan seterusnya Al-Qaul, perkataan ataupun ucapan, dalam surah Al-Qasas ayat 51. Baik. Seterusnya, apakah fungsi Al-Quran? Pertama sekali, Al-Quran adalah merupakan Al-Quran merupakan mukjizat Rasulullah dan bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ataupun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirlah penyair-penyair, syair-syair yang hebat. Tetapi tidak ada syair-syair atau penyair yang boleh mengalahkan kehebatan bahasa Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, fungsi Al-Quran adalah sebagai sumber hukum, atau sistem sumber perundangan Islam. Tidak apa-apa masalah, apa saja yang kita nak lakukan, kita rujuk pada sumber ini, sumber Al-Quran. Kalau dalam usul fiqh ada 4, Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Al-Ijma', kesepakatan ulama, dan yang keempat adalah Al-Qiyas. Yang ketiga, fungsi Al-Quran adalah menyinari daripada kegelapan kepada kebenaran. Sebab itulah ramai manusia yang pada hari ini disembah macam-macam. Bila tak ikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala,
Apa yang mereka jumpa mereka sembah. Bila lihat matahari mereka sembah. Contoh di Jepun kan, bendera Jepun matahari, tak putih merah kan. Ada kalau kita lihat di Malaysia ni, bila jumpa pokok besar disembah pokok tu. Letaklah ada pokok kecil warna merah, letak buah, letak lilin dan sebagainya, dan disembah. Baik, macam-macam lah ada sembah laut dan sebagainya. Sekarang kita lihat pula apakah kelebihan Al-Quran. Pertama sekali, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang kekal hingga hari kiamat. Jadi salah satu mukjizat yang kita boleh lihat dengan mata kita sendiri ialah Al-Quran. Itu salah satu mukjizat yang kita boleh nampak pada hari ini. Selain daripada itu ada juga, tapi tak jelas. Contohnya bulan pernah terbelah. Tapi kan dia bulan tapi mengikut astronomi bisa digunakan teleskop kan, alat ada yang boleh nampak kesan belahan bulan tersebut. Yang kedua, bahasanya sangat tinggi hingga mengalahkan syair-syair Arab di zaman itu dan sampailah hari ini. Yang ketiga, jin dan manusia tidak mampu mencipta ayat sehebat Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. Baik, maksudnya sekiranya kamu ragu, was-was daripada apa yang kami telah turunkan ke atas hamba kami, yakni Nabi Muhammad SAW, fa'tu bi suratin, maka datangkanlah satu surah min mislihi yang sama dengannya. Wad'u syuhadaakum, dan ajaklah pembantu-pembantu kamu min dunillah, selain daripada Allah, in kuntum shadiqin, sekiranya kamu benar. Itu Allah sendiri yang menjawab, fa in lam taf'alu wa lam taf'alu, sekiranya kamu tak mampu nak lakukan, walan taf'alu, dan memang kamu tak dapat nak lakukan, fattaqun nara, maka takutlah kamu kepada neraka. Neraka Allah allati yang waquduhan nasu, yang disediakan daripada manusia wal hijarah, dan batu-batu berhala. Wadas kafirin, disediakan bagi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang menyembah berhala, batu berhala di dunia ni, nanti di akhirat Allah Ta'ala ambil batu tersebut dan dijadikan bahan bakar kepada mereka. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada siksa api neraka, insyaAllah. Satu dalam bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala buka semua pintu syurga, Allah tutup semua pintu neraka. Allah ikat iblis dan syaitan, dan Allah Ta'ala angkat azab ataupun seksa dalam kubur. Saya tak pastilah sebab ada semua kubur atau kubur orang Islam sahaja. Tapi kemungkinan semualah, semua kubur Allah Ta'ala angkat ataupun direhatkan azabnya, kerana sebagai memuliakan bulan Ramadan. Sebab itulah malam raya mereka akan disiksa semula. Ada pula yang kata selagi belum Syawal jangan takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la
Allahu Akbar. Jangan baca. Nanti orang mati nangis. Betul ke? Sebenarnya baca tak baca tetap kena seksa bila dah masuk malam 1 Syawal. Menunjukkan berlalunya Ramadan. Baik. Jadi kita masih berada dalam bulan Ramadan 2022 Ramadan pada hari ini. Tapi semalam atau kemarin masa naik kereta lagu raya dah keluar dah. Kan? Menjelang hari raya. Apa lagi sambung? Berakhirnya Ramadan. Bila pula berakhir Ramadan? Baru 22. Lagu tu sebenarnya halau Ramadan tu. Kan? Itulah standard negara kita ni. Maksudnya lagu raya ni malam raya baru keluar. Ini baru berapa bulan dah keluar dah lagu raya. Macam nak halau Ramadan, pergi cepat. Kan? Sedangkan orang-orang yang beriman ni, apabila berakhirnya Ramadan mereka menangis. Kerana mereka risau tak dapat jumpa Ramadan pada tahun hadapan. Jadi bagi mereka kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah SWT, ada pula peluang bulan yang sangat istimewa ini untuk memperbanyakkan amal, amal ibadah kita kepada Allah SWT. Dan kita sentiasalah bersyukur kepada Allah SWT kerana memberi hidayah kepada kita, kekuatan kepada kita untuk beribadah dalam bulan Ramadan ini. Faham? Sedekah yang atau baca Quran. Yang tak boleh baca Quran tu, bacalah selawat, berzikir dan sebagainya. Jangan lepaskan peluang beribadah. Ibadah ni terlalu banyak. Baik. Mudah saya pun dah habis. Jadi namun kita sekiranya ringkas saya, jadi mudah-mudahan sekiranya memberi manfaat kepada saya sendiri dan kepada kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keredaan kepada kita, dan teruskanlah mencari Lailatul Qadar sehingga akhir Ramadan, insyaAllah. Dan akhirnya saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian saya. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah itu adalah daripada saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.